InsyaAllah pada hari ini kita akan mendengar tarbiyah pengasas daripada guru yang kita daripada guru yang sangat kita kasihi, hormati dan sanjungi, Profesor Dr. Muhammad Syukri Saleh. Seperti mana kebiasaan, tarbiyah pengasas yang dibawakan khusus ini kita adakan dalam bentuk sesi soal jawab. Untuk tarbiyah pada kali ini, kita telah menjemput seorang tetamu jemputan yang tidak asing lagi bagi kita semua di ISDAF, iaitu Profesor Madya Dr. Syahir Akram Hassan dalam sesi ini. InsyaAllah for today's study session, we will listen to the founder's tarbiyah from a teacher that we love and respect, Professor Dr. Muhammad Syukri Saleh. Uniquely, this founder's tarbiyah will be delivered in question and answer session. For today's session, we have invited a special guest, which is very familiar to all of us in ISDAF, which is our director, Associate Professor Dr. Syahir Akram Hassan. InsyaAllah bagi meraihkan pelajar antarabangsa, Dr. Azri Hamizah akan membantu saya untuk translate in English, maybe in the Facebook comment later. For international students, the gist of this founder's tarbiyah will be placed in Facebook comments with the assistance of Dr. Azri Hamizah. Without further ado, firstly, I would like to invite Associate Professor Dr. Syahir Akram Hassan to raise the first question to Prof. Tanpa melengahkan masa, saya nak menjemput Prof. Madya Dr. Syahir Akram untuk mengutarakan soalan pertama kepada Prof. Dipersilakan, Doktor. Alhamdulillah dapat berjumpa lagi kita pada hari ini. Kalau ingat soalan saya ni rasanya dia ada sedikit sebanyak dia berkait dengan tarbiyah pengasas yang lepas, yang soalannya lebih kurang berkaitan kepada bagaimana tugasan-tugasan di ISDAF dan macam mana menguruskan tugasan tersebut. Jadi soalan saya yang seterusnya ini, ataupun soalan saya yang pertama lah pada hari ini, dalam kalangan itu juga dalam menjalankan tugasan, dalam konteks menjalankan tugasan yang diberikan kepada semua warga ISDAF lah, sama ada dia bermula pada peringkat pengarah ataupun staf, pensyarah ataupun pelajarnya. Warga ISDAF ni diajar apabila menjalankan sesuatu tugas untuk menjalankannya dengan teliti, tegas dan gaya yang tersendiri. Misalnya dalam tarbiyah pada peringkat awal ISDAF dulu, Prof selalu sebut banyak pengalaman Prof dijemput ke sesuatu acara, yang jemput orang lain, yang hantar surat orang lain, yang beli tiket orang lain. Last Prof tak pergi kerana komunikasi ataupun penyelarasan dalam tugasan tersebut boleh kata agak kelam kabut lah. Jadi antara ataupun dalam kalangan orang yang menguruskan itu sendiri tidak ada penyelarasan. Jadi untuk mengelakkan perkara itu berlaku di ISDAF, biasanya apabila ditugaskan seseorang petugas tentang satu tugas, jadi kita berikan tugas daripada awal sehingga akhir. Ataupun orang yang in charge itu, dia akan in charge penuh ke atas sesuatu program. Jadi susulan daripada itu, bagaimanakah Prof sepatutnya untuk kita menjalankan gaya ISDAF ini apabila program ataupun audiens di ISDAF ini semakin besar, dan di samping pada masa yang sama kita dah sebut pada perbincangan lepas, tugasan-tugasan yang sedia ada ni ada juga kena buat. Macam mana tu Prof? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya kasih Dr. Murni, Dr. Syahir sebagai pengarah ISDAF dan kawan-kawan pensyarah yang lain serta anak-anak pelajar semua. Terima kasih kepada soalan Dr. Syahir ini. Basically, kalau saya faham, soalan Dr. Syahir ini pertamanya untuk menyatakan bahawa ada cara yang unik
yang kita lakukan di ISTEF dalam kita menganjurkan sesuatu, terutamanya dalam kita menguruskan tetamu dalam conference dan sebagainya. Okay, itu yang kita lakukan dulu. Tapi sekarang ni kerja dah banyak, tugas dah banyak, orang dah ramai. Jadi macam mana caranya kita boleh teruskan dengan perkara yang sama yang kita lakukan dahulu. Untuk menjawab soalan ini, pertamanya barangkali mungkin elok saya ceritakan kenapa saya tugaskan seorang tetamu untuk mengurus seorang tetamu, menugaskan seorang petugas khusus untuk menguruskan seorang tetamu. Ya, memang benarlah ya, masa saya dulu apabila kita buat conference, kita panggil tetamu daripada luar, saya tugaskan seorang, sama ada pensyarah ataupun pelajar kita, untuk menjaga tetamu tersebut. Jaga tetamu di sini berarti petugas ini menguruskan tetamu kita ini daripada A sampai Z. Misalnya dengan menghubungi telefon dia, bertanya nak jemput ni boleh ke tidak, dia setuju. Kemudian kawan kita ni hantar surat, selepas hantar surat dia nanti akan menguruskan tempat tinggal, menguruskan tiket penerbangan. Tiket penerbangan itu dikirimkan kepada tetamu. Kemudian bila tetamu sampai pada hari majlis itu, petugas itu akan tunggu di airport, akan bawa tetamu itu ke tempat penginapan, dan pagi esoknya akan bawa tetamu itu ke tempat majlis, kemudian dia bawa pulang ke penginapan balik. Dan begitulah sehingga akhirnya majlis selesai dan petugas itu juga yang menghantar tetamu itu ke airport. Jadi kalau kita menganjurkan conference kita 2 hari, maka tetamu itu berkawan rapat, petugas itu berkawan rapatlah dengan tetamu tersebut. Yang sebenarnya saya lakukan sedemikian rupa itu sebab ada alasan-alasannya ya. Mari saya cerita sikit sebanyak alasannya. Yang pertamanya itu merupakan satu strategi. Kerana saya mahu petugas kita itu berkenalan rapat dengan tetamu kita itu dan membina jaringan. Menjana jaringan pribadi dengan tetamu itu, kerana tetamu itu kebiasaannya adalah orang yang ternama, orang yang tinggi jawatannya, orang yang berilmu, ya, orang yang knowledgeable. Jadi jaringan pribadi petugas kita dengan tetamu tersebut adalah cukup penting untuk perkembangan ISTEF selepas itu. Sama ada perkembangan pribadi petugas itu sebagai warga ISTEF, ataupun dia menjadi wakil kepada ISTEF untuk menjalankan networking, jaringan, kerjasama yang seterusnya. Ataupun paling tidak, tetamu kita itu kenal tentang ISTEF dan merasa bahagia dengan layanan yang diberikan oleh ISTEF itu. Itu yang pertama ya, dari segi strategi. Yang kedua, kita mau bagi peluang kepada petugas kita itu untuk membina karier dia melalui jaringan dengan tetamu tersebut. Biasanya orang yang kita pilih untuk jadi petugas melayan tetamu itu adalah berdasarkan kepada beberapa kriteria lah. Kriteria yang pertama, petugas itu sama ada dia pensyarah atau pelajar mempunyai bidang fokusan yang sama lebih kurang dengan tetamu, supaya mereka boleh berbincang dan boleh mengambil peluang itu untuk bertukar-tukar pandangan dan sebagainya lah ya. Pensyarah kita boleh bertanya kepada tetamu kita, begitulah seterusnya, menimba ilmu daripada beliau dan bertukar-tukar pandangan dan pendapat. Yang kedua, kita nak cari petugas kita itu yang mempunyai potensi. Sebab kalau setakat hanya sama bidang, tapi dia tak ada potensi untuk memantapkan dia punya bidang pengkhususan dan juga memantapkan karier dia, ataupun akan datang dia akan bekerja menampakkan karier dia. Jadi itu tak guna juga. Jadi dalam ramai-ramai itu, yang ada pengkhususan yang sama, kita pilih siapa agak-agak yang kita nak didik, agak-agak yang kita nak bentuk, agak-agak yang kita nak bina, yang ada potensi ya untuk memantapkan bidang pengkhususan dia itu dan karier dia yang akan datang nanti insya-Allah. Ya, itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, petugas yang kita pilih itu mempunyai kepribadian,
keterampilan dan asas seni komunikasi yang boleh kita didik dan boleh kita mantapkan lagi. Jadi kita tak boleh juga ambil orang yang tak ada pengalaman langsung atau peribadi dia tak elok, keterampilan dia pun tak elok, seni komunikasi dia pun tak elok, tiba-tiba kita tugaskan dia. Takut nanti mencemarkan imej dia pula. Jadi kita pilihlah juga itu supaya dengan itu nanti insya-Allah dia akan menerima pengalaman untuk mendidik diri dia dan memantapkan dia punya kepribadian, keterampilan, asas seni komunikasi dia dan sebagainya. Jadi itu alasan yang pertama. Jadi kita bukan hanya menugaskan seseorang hanya dengan begitu saja. Tapi ada strategi di sebalik itu. Ada strategi di sebalik itu, ya. Right. Samalah juga misalnya katakan kalau kita nak buat ataupun nak visit sesuatu tempat, nak buat presentation di sesuatu tempat, macam kita buat presentation dekat Zakat Pulau Pinang kan. Orang yang kita pilih nak pergi itu tak boleh kita buka semua luas sebab nanti akan menimbulkan competition. Bukan atas dasar sukarela, kita sebagai ketua yang perlu pilih. Pilih itu bukan hanya setakat memilih begitu, tapi mengambil kriteria. Kita tengok dalam kumpulan penyelidik masak Sungai Nibong ni, siapa yang agaknya yang paling aktif selain daripada Dr. Seriza dan Dr. Saiful. Jadi sebagai penghargaan kepada orang yang aktif itu, jadi kita jemput dia, jom kita pergi sama-sama present ataupun menghadiri majlis presentation yang akan kita buat kepada ZPP. Ya. Kemudian yang kedua, kita tengok juga, kita kena nilai juga. Dalam ramai ahli pendidik, kumpulan penyelidik itu, siapa yang agak sangat kurang contributionnya. Dan nampak macam tak kisah sangat pun. Tak ada rasa responsibility ke. So begitu saja. Yang orang ni juga kita nak rapatkan dengan projek. Yang orang ni juga kita nak rapat dengan projek dan juga untuk menanam rasa kebersamaan dengan dia dan juga nanti insya-Allah mengetahui tentang apa yang kita buat itu. Itu kriteria yang kedua lah ya, yang kita pilih juga orang yang sedemikian rupa. Jadi gabungan-gabungan itu nanti akan membawa kepada satu manfaat yang baik insya-Allah. Jadi dalam memilih orang itu tidak hanya sekadar membuka peluang begitu saja, sukarela saja dan ternyata tak ada orang nak. Sebabnya ialah kalau aku bagi ini nanti apa orang lain kata, sedangkan orang lain ramai lagi mungkin nak pergi. So masing-masing berfikir dengan cara masing-masing, maka akhirnya kita tak ada orang yang pergi, yang perginya yang ditetapkan nak pergi sajalah. Jadi begitulah juga dalam kita menerima tetamu. Maka tidak hanya memberikan tugas kepada seseorang itu, hanya just for the sake of tugas. Macam sekarang ni kita nak anjurkan IGRO. Siapa yang nak buat itu, siapa yang nak buat ini, siapa yang nak buat ini itu. Tugas-tugas itu tidak hanya boleh diberikan dengan begitu rupa on the surface level saja. Dalam permukaan saja. Tetapi kita kena fikirkan, kalau saya bagi tugas ini kepada beliau, apa manfaat secara peribadi yang beliau dapat? Apa manfaat yang akan didapat oleh istaf? Ya. Jadi begitulah. Sebab itu dalam kita menganjurkan conference, menganjurkan apa-apa tu, petugas itu sangat penting kita pilih dengan kriteria-kriteria yang di sebalik itu ada strategi untuk kebaikan peribadi dia dan juga kebaikan istaf insya-Allah. Ya. Jadi itu yang yang keberapa dah tu? Yang kedua. Kan? Kemudian selain daripada itu, saya menugaskan seorang yang khusus untuk melayan tetamu, sebab tetamu kita ni mungkin ramai, mungkin 2 orang, mungkin 3 orang. Kalau dia seorang yang layan 3 orang, pening kepala juga dia. Jadi seorang layan seorang, seorang layan dan pasti sekali lah. Kalau tetamu tu lelaki, kita tak akan bagilah perempuan untuk layan, kita bagi lelaki. Kalau tetamu tu perempuan, kita bagi perempuan. Gitu ya. Sebab ini semua macam Dr. Syahir dah cerita tadi, orang jemput saya, akhirnya saya tak boleh pergi kerana tidak ada penyelarasan. Jadi itu pengalaman pahit lah.
banyak pengalaman pahit yang saya secara peribadi alami dalam menerima jemputan dan juga memenuhi jemputan. Mari saya cerita ya. Ini sejarah lah, sejarah. Mari saya cerita satu-satulah mana yang saya ingat ya. Misalnya dalam ada selain daripada pengalaman pahit saya juga mengambil iktibar daripada pengalaman pahit tetamu kita yang pernah menjadi tetamu kita kerana kesalahan kita. Misalnya ya, yang pengalaman pahit ini, misalnya satu ketika dulu kita mengajukan satu konferensi yang sangat besar bersama dengan Islamic Development Bank. Islamic Development Bank sponsor, kemudian dijemput ahli-ahli ekonomi yang ternama daripada seluruh dunia. Dan berjawatan tinggi-tinggi. Tapi saya diminta supaya menguruskan penginapan. Jadi bila saya menguruskan penginapan, saya pun masa itu tak faham sangat lagi. Tak ada pengalaman sangat menganjurkan konferensi dan sebagainya. Jadi sebahagiannya kita letak tetamu di Equatorial Hotel. Itu tetamu yang ternama yang keynote address, ya, yang itu. Tapi ada juga tetamu yang sebahagiannya kita letak di rumah tetamu. Tapi silapnya di rumah tetamu itu kita tak bagi seorang sebilik. Bukan kita, saya lah. Saya bagi 2 orang sebilik kongsi. Ya. Jadi sebabnya apa? Sebab miscommunication. Sebab saya tak tahu siapa tetamu dan latar belakang mereka. Sebab yang menguruskan jemputan orang lain. Saya hanya menguruskan penginapan. Kalau dia beri nama, maka saya pun aturkanlah. Jadi di rumah tetamu untuk jemaatkan duit, sebenarnya duit banyak sebab Bank Pembangunan Islam yang bagi yang sponsor. Jadi berlakulah satu peristiwa yang sampai sekarang saya rasa bersalah. Sebab ada seorang ni dia saya ingat dia pengurus besar daripada sebuah organisasi yang besar, ISESCO daripada Morocco gitu ya. Dia bos kat situ, kita jemput dia dan dia datang. Jadi dia daripada Morocco tu entah berapa belas jam. Jadi dia sampai, dia tidurlah dengan anayan dia seorang yang duduk situ. Tiba-tiba ada orang lain masuk. Dan biasanya tetamu yang kita lihat itu kebanyakannya tetamu daripada Malaysia sendiri. Bila orang lain masuk, maklum sajalah ada seorang lagi masuk, katil satu je. Jadi marahlah kawan ni. Marahlah, dia mengamuk lah. Dia mengamuk, tapi saya tak ada kat situ, alhamdulillah lah. Jadi dia mengamuk, kemudian dia mengajuk, dia bagi tahu rumah tetamu, ambil taksi, hantar dia ke hotel. So rumah tetamu bantu dia mencari hotel, dia pergi duduk hotel Georgetown. Esok benda tu dia beritahu kepada saya, tapi masa tu muda kan, so kita very defensif lah. Kita bagi alasan-alasan yang saya fikir, kemudian sekarang ni bila saya fikir balik tak bernasabah. Sebab kita tidak melayani tetamu dengan sebaiknya. Sebab selepas itu pengalaman saya, apabila saya dijemput, saya sebagai orang tua prefer untuk duduk seorang sebilik. Saya masih ingat apabila saya ke Turki, dijemput ke Turki dengan Dr. Z, duduk 2 orang sebilik dengan Dr. Z. Bahaya tu. Jadi tapi tetamu lain dia bagi seorang sebilik. Jadi dia bagi seorang sebilik, saya pun heran juga kan kenapa. Akhirnya saya tanya penganjur. Kenapa orang lain seorang sebilik, kami daripada Malaysia 2 orang sebilik. Rupanya saya tak tahulah apa sebabnya. Jadi akhirnya dia bagilah seorang sebilik juga. Gitu. Jadi sebenarnya duduk 2 orang sebilik tu tak berapa nak selesa. Terutamanya orang tua lah, orang muda tak apa, dia boleh lepak gitu ya kan. Jadi saya menyesal sampai sekarang lah. Dan saya tak mau benda tu berlaku lagi untuk tetamu-tetamu kita yang akan datang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dijemput oleh sebuah kerajaan negeri, tak payah sebutlah negeri mana, negeri yang besar jugalah, untuk menyampaikan satu syarahan di conference dia sebagai salah seorang daripada pengucap utama. Dan orang yang telefon saya tu, orang perempuan, cukup baik, cukup mesra, dia bergurau lah apa semua. Alhamdulillah, bila dia kirim dia kirim tiket, okey bagus,
Bila saya sampai di airport, ada pegawai dia yang tunggu dan cukup baik sekali. Kemudian dia pun pergilah hantar saya ke hotel yang agak besar, Hotel Conchode. Betul, saya tahu kat mana Hotel Conchode. Dr. Maini tahu kadang-kadang kan. Hotel Concord di Shah Alam. Concord. Oh, jadi hotel besar lah kan. Tapi driver tu pergi check in saya, kemudian dia tinggal saya. Tak ada bagi tahu apa. Saya tanya apa program ni, dia kata saya tak tahu. Saya tak tahu. Akhirnya saya pun duduklah. Tunggu petang, malam, sembahyang maghrib sorang-sorang. Sampai tengah malam, tak ada orang jemput, tak ada orang bagi tahu pun ada dinner ke, tak ada dinner ke. Akhirnya kerana lapar sangat, saya telefonlah saudara saya, dia datang ambil, pergi makan kedai mamak ya lah. Kemudian pagi besok pun saya tak tahu pukul berapa kereta nak mengambil hantar kat majlis itu. Tak tahu, tak ada maklumat langsung. Tak ada orang layan dah. Rupanya yang jemput dulu setakat jemput saja. Yang driver itu yang jemput dekat airport tu itu saja. Tapi yang layan dekat hotel kemudian ke majlis itu tak buat kerja. Tak tahulah, tidak ada penyelesaian ke apa. Rupanya saya dapat tahu daripada peserta yang lain sampai itu, sebenarnya malam tu ada dinner. Ada dinner di hotel itu. Tapi oleh kerana tak bagi tahu, kita pun takut nak pergi makan kat situ kan. Jadi itulah. Jadi pagi esok saya turun, nak agak-agak lah pukul 8 kot, tunggulah di lobi. Mana dia orang ni. Kemudian ada lah kawan-kawan lain tu, baru jumpa dengan kawan-kawan lain, barulah pergi. Tapi Farah jugalah masa tu zaman muda kan, dia masa rumah ni banyak lagi, amarah pun banyak lagi. Jadi bila sampai giliran saya menyampaikan syarahan, saya sampailah. Habis saya sampai, saya terus minta hantar saya ke airport, saya nak balik terus. Jadi tak tunggu sampai selesai perbincangan ke apa begitulah. Itu juga satu pengalaman. Satu lagi agak pengalamannya juga agak pahit lah, agak pahit. Tapi saya rasa dapat pahala lah kerana bersabar. Saya dijemput oleh sebuah universiti Islam swasta untuk bagi satu syarahan di conference mereka. Jadi saya drive daripada Pulau Pinang pergi kepada Kuala Lumpur lah. Pergi kepada hotel yang telah ditetapkan. Tapi bila sampai di hotel, nak check in, orang hotel kata tak ada pun. Nama ni pun tak ada pun, dia kata. Ada bilik kan? Saya kata sudah. Tak ada orang sambut. Tak ada orang sambut. Dekat hotel tu pun tak ada petugas-petugas. Jadi terpaksalah hotel tu telefon yang penganjur. Kemudian barulah dia beritahu, setelah saya ingat sejam lebih jugalah tunggu ya. Kemudian barulah dia beri bilik. Tak apa lagi. Tak ada orang hubungi saya untuk pastikan saya dah sampai ke belum. Kemudian sampai pagi esok, jadi saya terpaksa cari sendiri ke hotel ni, program ni kat mana bilik dia. Terpaksalah cari sendiri dekat dia punya hotel kan, dia ada tulis dia punya board tu kan, dekat board tu. Kemudian saya pun pergilah sendiri, sampai ke tempat ini pun tak ada orang sambut. Saya nak duduk pun cari tempat duduk sendirilah. Sehinggalah majlis bermula dan nama saya disebut untuk jemput naik ke pentas untuk bagi syarahan. Jadi saya naiklah. Turun itu pun tak ada orang layan. Lepas habis itu duduk situ. Bila lunch pun dijemput ramai-ramai. Hasilnya lunch apa semua. Jadi saya pun cari sendirilah kat mana tempat lunch dan sebagainya. Kemudian duduk di meja, penganjur langsung tak datang. Sehingga lepas itu saya balik awal jugalah. Sehinggalah saya check out hotel, sehingga kesudah tak ada seorang pun daripada penganjur yang datang tanya khabar ke apa, semua tak ada. Jadi bebaslah, kita bebas. Itu juga saya rasa tak patutlah berlaku ya. Berlaku kepada staff kalau dalam berlaku kepada tetamu staff. Ini juga satu lagi benda yang sama yang berlaku apabila saya dijemput untuk menyampaikan syarahan di satu seminar anjuran sebuah agensi latihan negara, Intan masa ketika itu di Johor. Jadi bila saya sampai di airport di Senai itu, nasib baik ada seorang dua lagi tetamu. Jadi kami pun ini, dan tak ada orang yang tunggu. Kami pun heran macam mana nak pergi jauh tempat tu. Macam mana kami tengah heran tu. Menunggu juga, rupanya datanglah driver. Tidak ada pegawai yang tunggu, yang ada hanyalah driver yang datang. Itu pun datang lambat. Alasannya dia kena pergi mari, dia seorang yang buat kerja, pergi hantar orang, ambil orang apa semua ni.
Kemudian tak apa lagi lah. Sampai ke tempat itu, tak ada orang juga sambut. Jadi kami kena mencari tempat kat mana nak ambil kunci. Cari sendiri, tempat tu besar. Kami cari sendiri, cari situ, tengok situ, dapat kunci, cari sendiri bilik. Ya, masuk dalam bilik, kemudian nak makan malam pun tak tahu kat mana makan malam ni. Oleh kerana kedai jauh, maka terpaksa jugalah keluar untuk ini cari tanya orang tu tanya ini, berjumpalah tempat makan. Dan pagi besok pula tak ada lagi. Tak ada orang sambut lagi pun, tak ada orang datang jumpa pun lagi. Nak cari breakfast juga sama, cari sendiri. Dan lepas tu tempat untuk bagi syarahan pun tak dia beritahu, kena cari sendiri juga. Mungkinlah takut itu dia nak bagi latihan kat orang yang nak bagi syarahan juga ke, wallahu alam kan. Cari sendiri sampailah selesai bagi syarahan. Kemudian tak ada orang layan. Bila balik pun terpaksa berbincang dengan driver tu balik. Kemudian baliklah sampai ke itu. Itu juga satu pengalaman yang tak boleh dilupakan. Yang pernah kita ini kan. Satu lagi pengalaman, banyak pengalaman yang pahit-pahit ni kan, tapi saya nak cerita supaya tak berlaku di ISTEF lah, insyaAllah ya, tak berlaku di ISTEF. Dan saya rasa tak pernah berlaku di ISTEF kot, kecuali yang tidak diberitahu kepada saya lah ya. Satu kali ada sebuah penerbit universiti, sebuah universiti Islam pun, universiti Islam. Universiti Islam kat sini banyak kan, tapi saya tak sebut lah universiti Islam yang mana kan. Ada universiti Islam negara, ada universiti Islam swasta. Dan jadi tak payah terbit lah, tak payah sebut lah. Jadi dia jemput saya untuk bagi latihan penerbitan untuk beberapa hari lah. Tapi hari terakhir itu program habis pukul 6. Tapi penganjur minta saya keluar pukul 12, check out pukul 12. Sebab kalau lewat kena denda kan. Ataupun kena bayar setengah hari lagi ke sehari lagi. Jadi penganjur kata dia tak boleh bayar. Tapi pukul 6 baru habis. Saya bayangkan saya nak drive balik Pulau Pinang, rasa tak larat. Tak larat saya rasa saya nak minta duduklah satu malam lagi. Dia tak benar kan? Tak boleh, dia kena check out juga. Jadi saya terpaksa uruskan dengan hotel sendiri. Untuk bayar sendirilah. Sekarang nak sambung lagi, saya bayar sendiri satu malam lagi. Dan penerbit yang sama pernah juga jemput saya sebelum pada itu, lama sebelum pada itu. Saya diberi tiket untuk balik, ada habis program, boleh balik sekian-sekian waktulah. Tapi rupanya dalam penutup itu, saya sepatutnya balik sebelum penutup. Tapi bila penutup, dekat dengan penutup, Vice Chancellor sendiri sampai. Bila Vice Chancellor sampai, mereka ni kelang kabut nak suruh saya tunggu juga. Saya kata boleh tunggu, tapi tiket kena tukarlah. Tapi saya rasa kena bayar kalau nak tukar tiket untuk jadi lambat dalam masa last minute begini kan. Jadi dia orang pun kelang kabut lah pergi cek, tapi kena bayar lah. Kena bayar. Dia orang tak mau bayar. Saya kata saya pun tak mau bayar. Jadi saya pun lepaslah untuk balik lebih awal, tak payah berjumpa lah dengan Naib Chancellor dia. Jadi dia pun tak boleh nak perkenalkan saya kepada Naib Chancellor dia lah. Jadi penerbit yang sama juga. Saya harap itu juga kalau kita jemput orang, program habis selepas waktu check out hotel, maka kita kena consider lah untuk bagi satu malam lagi kepada beliau kan. Kecuali kalau dia tak mau, itu tak apalah. Ini tambah lagi pukul 6, kita kadang-kadang habis pukul 1, pukul 2 kan. Itu pun kita bagi peluang kepada tetamu kita sama ada nak tidur lagi kan ataupun nak balik kan. Kalau kena bayar pun kita lah yang bayar. Itu tidak berlaku dengan pengalaman saya itu. Satu lagi saya pernah juga dijemput oleh sebuah universiti Islam swasta. Sekarang dah naik taraf dah. Jadi universiti dah pun. Untuk menyampaikan satu conference peringkat antarabangsa lah, satu syarahan di peringkat antarabangsa. Jadi oleh kerana dia kawan saya, dia bagi tahu, saya kata okey. So tiket belilah dulu dia kata, saya pun belilah dulu tiket, saya pun pergilah. Tapi pelik yang bila pergi sampai ke airport tak ada orang tunggu. Saya pun heran juga tak ada orang tunggu. Sedangkan saya dah bagi tahu dah bila saya nak sampai dan sebagainya. Kemudian saya telefon dia kata tunggulah kat situ nanti ada orang akan ambil. Saya tunggu dekat sejam lebih, dekat 2 jam saya rasa. Dan dibawa sampai ke hotel,
bila nak masuk hotel tu, hotel suruh saya bayar. Saya kata, saya tetamu conference ini, nak kena bayar ke? Dia kata nak kena bayar. Cuba tanya penganjur. Penganjur dipanggil penganjur, bincang ha. Nama kata penganjur, tak apalah kami bayar. Pelik juga kan? Jadi dia bayar. Tapi esok tu saya dapat tahu bahawa conference tu habis esok tu. Sepatutnya sambung lagi, sepatutnya 2 hari lagi. Dia kata oleh kerana paper tak banyak ke apa entah apa, oleh kerana sebab apa, jadi conference tu pendek kan. Tiket saya sehari lagi. Kalau saya duduk situ, saya kena bayar hotel sendiri. Ini dia langkaui. Kalau pergi dengan keluarga bersama, tak apalah kan. Ni seorang-seorang. Ni malam tu nak kena tengok cicak seorang-seorang, tak mau lah kan. Jadi, saya nak balik jugalah. Bila nak balik juga, kata penganjur, uruskan sendiri tiket. Bila uruskan tiket baru, kena bayar juga kan. Kena tiket baru, kena bayar lah. Jadi dia kata, tak apa, saya ganti rugi. Tapi bila balik, lama. Bertahun-tahun dia tak ganti pun. Bertahun-tahun dia tak ganti, saya pun malu nak minta. Hinggalah beberapa tahun selepas itu, bila dia jumpa, barulah dia keluarkan duit daripada wallet dia, baru bagi. Saya tanya, ni duit siapa? Duit saya, dia kata. Rupanya bukan duit universiti, dia sendiri yang bayar. Saya tak tahulah apa masalah dia orang. Itu juga berlaku begitu ya. Yang barangkali tak sebanyak-banyak lah kan. Cukup untuk menggambarkan bagaimana perasaan seorang tetamu. Akhir sekali ya, ada seorang tetamu, tokoh ilmuwan Malaysia yang masyhur lah. Tokoh ilmuwan, kalau sebut nama dia ramai orang kenal lah ya. Yang dijemput oleh orang lain USM ni. Orang lain menganjurkan conference, jemput dia. Tapi kebetulan selepas itu kita pun nak jemput dia mari dekat kita punya acara. Jadi bila saya telefon dia kata saya pun nanti akan ada program di USM tapi saya tak mau pergilah. Saya kata kenapa pula? Dia kata saya kena bagi ucap utama. Jadi orang tu telefon saya, jemput, saya tengok tarikh saya sesuai, okey, saya kata okeylah. Lepas tu tak ada orang hubungi saya sampai sekarang. Saya nak pergi ke mana, tempat pun saya tak tahu, tiket macam mana pun saya tak tahu. Jadi saya mengambil keputusan tak pergi. Jadi saya risau juga sebab conference itu besar dan dia diwar-warkan dengan besar lah. Kalau kawan kita nak bagi ucap utama tokoh ilmuwan yang hebat di Malaysia ni tak pergi, kesianlah ya penganjur kan. So saya pun telefon lah kepada pengerusi penganjur kawan kita juga. Saya tanya kenapa ni sekian saya menceritakan, kelang kabut lah penganjur ni. Pengerusi penganjur jawatankuasa penganjur ni. Jadi bila ditanya, disiasat, rupanya yang telefon itu hanya ditugaskan untuk menjemput. Yang buat surat orang lain, kemudian yang beli tiket kapal terbang orang lain, yang menguruskan penginapan orang lain. Jadi masing-masing lain tidak ada penyelarasan di situ. Jadi orang yang jemput itu bila dia telefon jemput, sudah okey, selesai tugas dia. Dia tak bagi tahu kepada orang yang kena beli tiket, kepada orang yang seterusnya itu tak ada penyelarasan. Jadi kawan kita pengerusi jawatankuasa penganjur ni kelang kabut lah. Maka dipanggil semua, kemudian barulah dikontak balik minta maaf dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah tokoh ilmuwan itu datang jugalah akhirnya kerana memenuhi ini. Itu juga jadi kelang kabut lah. Kalau tidak nanti saya rasa dia tak datang, maknanya pengucap utama tak datang, cacat lah conference itu kan. Itu antara perkara-perkara yang saya alami yang membuatkan saya cukup teliti apabila mengajukan conference dan menyambut tetamu. Itu saya pastikan sungguh-sungguh orang itu, petugas yang diberikan itu menyelesaikan semua masalah, menguruskan tetamu dengan sebaik mungkin insya-Allah. Dan alhamdulillah di ISTEF ini bab melayan tetamu ni cukup baik sekali, kalau Tuan Haji Ibrahim ni insya-Allah keluarga tetamu dia sangguplah pakai kereta dia sendiri, masa dia sendiri, bawa ke mana saja tetamu nak pergi. Jadi itu cukup bagus sekali lah. Dan sebenarnya itu pengalaman pahit saya itu hanyalah merupakan pengalaman pahit. Ya, sebenarnya banyak pengalaman manis daripada layanan orang yang menjemput kita di tempat-tempat yang lain, terutamanya di Malaysia dan di Indonesia. So sebenarnya kebanyakan
jemputan di Malaysia dan juga Indonesia itu melayani saya dengan baik sekali lah. Dengan memberikan orang yang khusus untuk layan, memberikan segala kelengkapan dan sebagainya. Terutama di Indonesia, kawan-kawan kita pun yang sentiasa pergi ke Indonesia pun tahulah bagaimana pihak penganjur yang membawa jemputan itu melayani kita dengan baik sekali, rombongan kita dengan baik sekali. Dan kecuali satu di tempat asal usul Dr. Syahir ni, di konferensi di Lombok, yang jemput kita universiti lain, yang tempat buat tu di universiti lain, di tempat lain. Jadi tak tahu siapa dia tuan rumah. Ya, jadi bila kita sampai, rombongan kita sampai, agaknya universiti yang jemput kita itu mengandaikan tuan rumah universiti yang tempat yang dianjurkan konferensi itu layan kita. Itu tidak, sebab dia orang tak kenal kita. Jadi kita pun terpaksa lah membawa diri sendiri. Bagus jugalah, bolehlah kita mencari asal usul keturunan Dr. Syahir dan sebagainya, walaupun dalam keadaan kau yang sakit. Tapi alhamdulillah ya, adalah waktu kita untuk membawa diri sendiri, organize diri sendiri. Saya ingat dalam pengalaman kita dengan kawan-kawan di Indonesia itu sekali sajalah. Yang lain-lain itu alhamdulillah tak ada masalah. Sangat mesra sekali ya. Dan saya juga ada pengalaman di Osaka, Jepun. Ini yang luar biasa, Saya dijemput oleh seorang profesor ini terkenal lah, terkenal di Asia Tenggara ini, dan di Jepun juga terkenal. Dia jemput saya, kemudian dia beri tiket penerbangan. Kalau tak silap penerbangan tu bisnes kot. Tapi bila naik kapal terbang Jepun, bila nak makan tu tak tahu mana yang halal, mana yang tidak. Dia tulis dalam bahasa Jepun pula. So nampak tempura saya dalam makan. Minta kan dalam itu. Jadi bila sampai di sana, disambut oleh seorang profesor. Yang mengkhusus dalam bidang yang lebih kurang berkaitan dengan saya. Profesor Jepun ni dia cakap Arab dengan saya. So saya duduk naam sajalah kan. Akhirnya terpaksa mengaku bahawa saya tak reti Arab. Saya tanya dia belajar Arab kat mana di Jepun. Dia kata dia belajar mula-mula di Jordan. Sebab dia nak belajar, dia nak tulis tesis berkenaan dengan, dia nak berkajian berkenaan dengan dengan orang-orang Yahudi di Iraq. So dia pergi di Jordan, dia belajar bahasa Arab. Dia kerja dengan konsulat Jepun, kemudian belajar bahasa Arab sungguh-sungguh. Kemudian selepas itu dia pergi duduk di Israel, belajar bahasa Hebrew ya, Israel kan. Belajar bahasa Hebrew. Kemudian selepas dah lengkap bahasa itu, barulah dia pergi ke Iraq untuk membuat kajian berkenaan dengan orang-orang Yahudi di Iraq. Jadi dia cakap Arab fasih lah. Alright. Kemudian dia bawa ke hotel, menguruskan saya masuk di hotel. Di hotel tu saya diperkenalkan kepada seorang lagi, seorang pensyarah yang bukan pensyarah lagi pada ketika itu, tapi dah ada PhD dia, yang ditugaskan untuk melayan saya. Sepanjang saya berada di situ melayan saya. Dia bawa saya ke Kobe, melawat ke Kobe, ke Hiroshima, ya, dan memberi penerangan dan sebagainya lah. Banyak pengalaman dengan beliau itu, banyak perbincangan. Dan dia ini pula pelik juga ya, dia boleh cakap Urdu. Dan dia tahu semayang walaupun dia bukan Islam. Rupanya dia berminat dengan orang-orang Pakistan. Dia buat master di Pakistan. Jadi dia belajarkan bahasa, belajar Islam dan sebagainya. PhD dia buat kajian berkenaan dengan Ismaili. Ismaili ni kata silap Syiah ya, yang duduk dalam gunung. Jadi dia duduk bersama dengan di gunung. Kemudian dia tahu semayang, dia tahu ambil wuduk, dia tahu macam-macam lah tentang Islam ni. Jadi dalam kunjungan saya, dia bawa saya ke Kobe. Dia bawa ke Kobe itu sebab Kobe sebelum itu baru saja ditimpa gempa bumi. Dalam banyak-banyak bangunan yang runtuh itu, masjid tak runtuh, masjid hanya sedikit-sedikit yang retak. Jadi bila sampai di sana, dia bercakap dengan petugas-petugas di masjid itu dalam bahasa Urdu. Kebanyakan mereka itu dari Pakistan, dari Bangladesh, apa semua ni. Jadi saya pun heran, macam mana dia ni begini. Bila saya ambil wudu, dia pun ambil wudu juga. Bila saya semayang, jamak kasar, dia pun semayang jamak kasar juga.
Kemudian selepas sembahyang itu ada tetamu-tetamu Jepun yang datang ke situ. Dia yang memberi ulasan tentang Islam kepada itu. Jadi saya pun heran, saya tanya dia ni, awak Islam kah? Dia kata tidak, saya bukan Islam. Tapi saya belajar ini semua ketika saya buat kajian di Pakistan. Jadi luar biasa, luar biasa. Dan di Jepun ini, yang istimewanya, dia orang ni bagi duit banyak kepada kita. Saya terkejut bila saya sampai, jadi dia beri duit kepada saya, dia beri seorang pelayan. Saya tanya kenapa duit banyak-banyak? Gunakan untuk mengetahui tentang Jepun, untuk belajar tentang Jepun sebanyak mungkin. Itu yang boleh pergi Kobe, boleh pergi Hiroshima, apa semua tu kan. Jadi saya tengok, wah luar biasa. Itu layanan yang luar biasa. Kita mungkin tak mampu lah nak bagi duit banyak-banyak kan. Setakat bawa situ, bawa sini mungkin boleh lah. Dan ini juga berlaku di Kanada, di Edmonton. Bila saya datang ke sana, dijemput oleh seorang pensyarah di sana. Tak silap universiti itu nama universiti, saya lupa lah, Edmonton Universiti, saya lupa nama universiti itu. Jadi pensyarah itu ditugaskan untuk jaga saya, untuk sambut saya. Bila saya selidik, rupanya dia tahu saya belajar di Oxford, kawan tu pun belajar di Oxford. Jadi nampak keserasian itu. Dia pertemukan petugas dengan tetamu itu. Jadi kawan tu cukup baiklah, so berceritalah tentang nostalgia di Oxford dan sebagainya, jadi mesra. Tapi bila makan malam, saya dibawa oleh 3 orang penganjur kepimpinan tertinggi dia. Pengerusi dia dan juga setiap suara pada hari dia ke apa saat itu, saya lupa dah. Dia mari ambil saya di hotel. Hotel saya itu pula bilik masya-Allah besar lah. Bilik dia luas lah. Tak tahu suite ke apa orang panggil kan, besar. Jadi dia bawa saya ke satu restoran halal untuk makan malam. Saya tanya kenapa bawa saya boleh cari makan sini, nak pastikan. Saya kalau makan sendiri pun saya dah ready dengan Maggi lah, dengan serunding lah, macam-macam lah kan. Jadi dia kata tak, nak pastikan bahawa makanan ni makanan halal, dibawa ke restoran dan meraihkan itu. Dan begitulah esoknya dia orang datang ambil ke majlis, hantar majlis, dan begitulah layanannya cukup baik sekali. Itu kita boleh belajar walaupun mereka itu bukan orang Islam, tetapi cara melayan tetamu yang begitu rupa itu saya rasa kita boleh ikut insya-Allah. Tapi tentulah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana conference semata-mata. Jadi itulah antara sebab-sebab kenapa saya pastikan setiap tetamu mesti dilayani oleh seorang petugas khusus dari A sampai Z. Cuma persoalan Dr. Syahir sekarang, bolehkah kita buat lagi benda tu? Sebab sekarang ni majlis kita dah besar dan tugasan lain pun banyak, macam-macam tugasan yang mendatang, yang mengejut, macam-macam kan. Dia mampu kita buat. Jadi untuk menjawab ini, barangkali kita perlu tanyalah kepada diri kita masing-masing. Benar ke tidak program dan audience ISTEF sekarang ini lebih besar daripada yang kita buat dulu-dulu. Jadi bila saya fikir balik, sekarang ni besar ke, hebat ke, ya, ramai ke, ini kan. Bila berat, saya rasa taklah sangat. Malah kita pernah membuat satu conference antarabangsa ekonomi politik Islam dengan tetamu-tetamu ternama dari seluruh dunia. Besar. Bila tetamu ternama ni perangai pun macam-macam jugalah ya. Macam-macam jugalah. Saya kena marah pun ada sebab kita pergi ambil kat hotel lebih awal. Kita nak tetapkan, kita style nak punctual kan. Jadi bila driver kita pergi ambil dekat hotel untuk bawa ke tempat majlis dekat DPU kita itu, lambat. Selalu dia orang ni datang lambat. Jadi satu hari tu saya remind lah, tomorrow make sure lah all of you are punctual, we will depart from the hotel tepat pada sekian-sekian waktu. Yang seorang tu dia marah, dia tu ternama, sebut nama pun semua orang kenal lah dalam bidang itu. Dia marah saya, dia kata, you know, saya selepas subuh mesti tidur. Selepas tu subuh mesti tidur. Sekarang awak paksa saya bangun awal. Tak sempat nak tidur. Macam-macam lah. Depan orang ramai dalam van. Saya terkejut. Ya Allah. Ini saya sebelum pada itu saya hormat dekat dia. Sebab saya baca banyak tulisan-tulisan dia kan. Saya terkejut. Masya Allah. Tapi oleh kerana dia orang tua, saya tak layan. Saya kata okey lah. Gitulah ya. Dan bila dinner dengan VC, depan VC, satu meja dengan VC, dia komplain. Dia komplain kata kita tak bagi dia orang rehat lah, macam-macam lah kan.
Ada juga tetamu yang banyak kerenah begitu ya, lagi banyak kerenah ya. Yang sekarang ni saya ingat tak banyak kerenah, kecuali baru ni bila ya masa SPRM tu adalah tetamu kita daripada mana sebuah universiti yang komplain tak cukup masa untuk dia present, pendek sangat. Sedangkan apa ni untuk aspiran cakap banyak. Dia tak mau datang dengar, dia tak mau datang untuk dengar aspiran cakap. Dia yang nak present macam-macam lah. Tapi dia tak komplain kat saya, dia komplain kat kawan kita yang lain kan. Tapi saya dapat tahu lah kan, dapat tahu. Itu tak banyak lah. Jadi kalau saya fikirkan challenge, cabaran dulu-dulu lebih hebat daripada sekarang. Dan saya rasa sekarang ini pun, saya rasa tak pernah ada satu conference yang kita buat yang lebih besar daripada apa yang pernah kami buat sebelum daripada ini, terutama yang persidangan antarabangsa ekonomi politik. Dengan tetamu-tetamu yang ternama itu. Dengan saiz yang besar juga ya. Itu yang menghasilkan buku apa ni, Islamic Political Economy in Capitalist Globalization itu. Buku tebal itu kan. Kalau tengok penulis-penulis itu, tetamu-tetamu itu memang orang hebat-hebat lah. Jadi kalaupun ini conference, saya rasa agak sama aja. Saiznya agak sama dengan ini. Jadi oleh demikian, saya rasa kalau kita nak kata saiz yang besar, audiensnya lebih ramai, programnya lebih besar, alasan itu saya rasa tidak boleh dipakai sangatlah. Cuma yang boleh dipakai ini, apakah tugasan dulu dengan sekarang? Dulu lebih kurang daripada tugasan sekarang. Itu benar. Jadi pensyarah-pensyarah sekarang, ya tugasannya banyak sangat, macam-macam benda yang perlu dibuat, sama ada untuk peribadi ataupun untuk istaf, itu benar. Jadi banyak tugasan yang sedia ada, kemudian bila datang conference nak kenakan buat lagi, warga istaf juga, pelajar-pelajar kita juga banyak juga benda-benda yang perlu dibuat. Tapi walaupun begitu, berbeza dengan dahulu, kita sekarang lebih ramai. Kaki tangan kita sekarang lebih ramai, pensyarah kita lebih ramai, pelajar kita lebih ramai. Kalau dulu yang kita buat, ya kaki tangan kita ataupun petugas-petugas kita siapa? Saya, Dr. Zakaria, Dr. Sukainah, Dr. Syukri. Itulah 4 orang. Yang ini dan Dr. Zakaria terpaksa mengangkat bangku sendiri, meja sendiri. Nasib baik saya jadi ketua, jadi saya tak payah angkat-angkat, tukar arah-arah saja kan. Tapi kawan-kawan kita semua ini kan bukan saja tugas-tugas yang ini, tetapi ini kan fizikal, menyusun meja, menyusun makanan dan sebagainya itu. Jadi kalau kita dengar cerita Dr. Syukri, Dr. Sukainah, Dr. Z, saya ingat banyaklah benda yang pengorbanan mereka telah mereka lakukan, sebab kita tak ada staf masa itu. Tak ada staf, pelajar kita pun tak ramai. Yang ada itulah yang kena buat ya, yang itu. Jadi itu je. Cuma bagaimana kita mengendalikan tugasan yang banyak dengan pensyarah yang banyak, itu saya rasa minggu lepas saya dah cakap kan. Minggu lepas saya dah cakap lah bagaimana mengurus kesibukan. Dia bukan mengurus kesibukan itu mengikut logik akal kita sahaja, tetapi juga kena bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua kita dah ceritakan dengan detail pada minggu lepas insya-Allah. Jadi kalau kita berpegang kepada itu, moga-moga walaupun tugasan kita banyak, moga Allah permudahkan insya-Allah. Ya. Cuma bergantunglah kepada pemikiran sekarang sama ada mahu dikekalkan seorang tetamu melayani seorang tetamu ataupun tidak, tengoklah kepada suasana ya. Selagi benda itu berjalan dengan efisien, kalau ada cara baru pun silakanlah insya-Allah, tak ada masalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.